Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menzahirkan harapan supaya Universiti Brunei Darussalam UBD lebih memfokus kepada keperluan nasional yang berimpak tinggi seperti teknologi digital dan kesejahteraan sosial. Dalam titah, Baginda juga menzahirkan keyakinan jika aspek pengajaran dan penyelidikan dimantapkan, UBD akan lebih melonjak selaku sebuah universiti ternama di dunia. Bertitah pada Majlis Convocation ke-33 UBD, pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengambil maklum bahawa UBD telah pun sampai ke putaran Pelan Strategik 5 tahunnya pada hujung tahun 2020. Di antara pencapaian signifikan dalam pelan strategik tersebut ialah kemasukan UBD buat julung kalinya ke dalam 2 World University Rankings yang terkemuka, iaitu QS dan Times Higher Education. Selain dari itu, UBD juga telah memperkembangkan kampusnya berupa kampus luar negara pertama di Da Nang, Vietnam. Beta juga difahamkan bahawa UBD telah memulakan inisiatif pelan strategiknya dari 2021 ke 2025 dengan visi National Relevance Global Impact. Sehubungan itu, beta mengharapkan supaya UBD lebih memfokus kepada keperluan nasional yang berimpak tinggi seperti teknologi digital dan kesejahteraan sosial. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bertitah menyentuh mengenai perlunya UBD memberikan tumpuan kepada penyelidikan dan input akademik. Penyelidikan juga patut diberi tumpuan sejajar dengan keadaan masa kini yang mementingkan kesihatan dan perubatan, pendidikan, alam sekitar dan pembangunan lestari. Secara langsung diperlukan juga untuk terlibat memberikan input akademik dalam agenda pembangunan dan perkembangan sosioekonomi negara. Mengenai sosioekonomi negara, Baginda bertitah adalah sangat diperlukan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan. Oleh itu, beta gembira bahawa UBD akan terus memperkembangkan serta menekankan lagi pembelajaran sepanjang hayat sebagai inisiatif meningkatkan kemahiran dan kecekapan masyarakat, terutama sekali dalam konteks ekonomi global dan teknologi yang pesat berkembang. Pada hemat Baginda, mungkin sudah masanya untuk institusi pengajian tinggi di negara ini meneroka kelayakan mikro ataupun micro credentials yang kini mengubah landscape pendidikan akibat pendigitalan sektor pendidikan tinggi dan transformasi digital di kalangan industri. Micro credentials menawarkan bentuk pembelajaran yang sangat fleksibel dan inklusif yang membolehkan kemahiran dan kecekapan diperolehi. Ini amat sesuai dalam keadaan kita sedang memerlukan pekerja dan pencari kerja yang mahir serta berdaya saing.
Tidak diragukan lagi, penyelidikan dan inovasi adalah pemangkin utama ekonomi digital. Turut disentuh dalam Tita Baginda penganugerahan Clarivet South dan Southeast Asia Innovation Award atas pencapaian inovasi UBD. Mengenai pencapaian inovasi, BETA mengucapkan tahniah kepada seluruh warga UBD atas penganugerahan Clarivet South dan Southeast Asia Innovation Award 2020 dalam kategori institusi pendidikan. BETA difahamkan bahawa anugerah ini adalah berdasarkan invention atau penemuan, jumlah dan kejayaan paten serta tahap globalisasi berdasarkan pelaburan paten. BETA juga difahamkan bahawa UBD adalah antara 6 universiti di rantau ini yang mendapat anugerah sebagai inovator teratas tersebut. BETA yakin jika aspek pengajaran dan penyelidikan dimantapkan, maka UBD boleh akan lebih melonjak selaku sebuah universiti ternama di dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan para graduan untuk mengekalkan integriti berdasarkan ajaran Islam. Akhirnya, BETA sekali lagi mengucapkan tahniah kepada para graduan yang diraikan. BETA menyeru supaya semua graduan gigih berdikari dan berdaya tahan serta pandai menyesuaikan diri untuk sentiasa relevan. Selain dari itu, BETA juga mengingatkan para graduan untuk mengekalkan integriti berdasarkan ajaran Islam supaya sentiasa mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 1,060 graduan menerima ijazah Doktor Falsafah, ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, diploma lepasan ijazah dan diploma dalam bidang masing-masing pada Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam UBD ke-33 tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor UBD, berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada 755 graduan pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dan Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD.
Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor UBD. Bacaan surah Fatir diperdengarkan oleh Awang Muhammad Izzuddin bin Haji Nur Hisham, mahasiswa tahun 3 dari Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan UBD. Dalam sembah alu-aluan, Naib Chancellor UBD antara lain menyembahkan beberapa perkembangan terkini UBD. Alhamdulillah, hamba kebahlu Tuan Patik sukacita menyembahkan bahawa dengan kerjasama Kementerian Kesihatan, UBD berpeluang untuk menyumbang kepada usaha program vaksinasi kebangsaan dengan pembukaan pusat vaksinasi UBD. Pusat vaksinasi tersebut yang beroperasi bermula dari 2 minggu daripada permulaan gelombang COVID-19 pada bulan Ogos 2021 dikendalikan oleh lebih daripada 300 sukarelawan terdiri daripada kaki tangan dan pelajar UBD dan Politeknik Brunei. Alhamdulillah, selama melebihi 4 bulan beroperasi, Pusat Vaksinasi UBD berjaya untuk memberikan hampir 80,000 dos vaksinasi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyempurnakan pengurniaan ijazah-ijazah kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada Beta, maka Beta kurniakan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku Convocation. Allahu Akbar walillahil hamd. 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 Daripada 755 graduan yang menerima ijazah pada sebelah pagi, 8 graduan termasuk graduan antarabangsa menerima ijazah Doktor Falsafah dalam bidang bahasa Melayu dan linguistik, kejuruteraan kimia, kejuruteraan sistem, kewangan, pengurusan, pendidikan, fizik terapan, bioteknologi, sains komputer, geosains, pengajian Asia dan sains bioperubatan. 747 orang graduan dari kumpulan Genex ke-9 menerima ijazah sarjana muda dalam bidang perniagaan, kejuruteraan, sains kesihatan, sains, sastra dalam Akademi Pengajian Brunei. Antara pencapaian UBD dalam bidang akademik ialah mewujudkan bidang penyelidikan baharu merentas disiplin dalam penyakit-penyakit baharu. Projek yang dikendalikan termasuk projek kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Duke NUS Singapura dalam mengkaji tindak balas antibodi terhadap pelbagai vaksin COVID-19 dalam populasi Brunei Darussalam. Melalui penubuhan School of Digital Science, UBD telah bekerjasama dengan sektor industri bagi memastikan program-program digitalnya mengikut keadaan lanskap global dan sentiasa relevan. Dayang Bazila binti Awang Abdul Manaf, Dayang Selin Hee Seling, Dayang Chong Wei Shan, Dayang Nur Izzatul Haziqah binti Muhammad Zamri, Najibah Sabrina binti Dayang Nurul Amirah Hashira binti Hiral Osman, Dayang Nurul Hasniani binti Yahya, Dayang Siti Nur Alia binti Rani, Dayang Siti Nur Izzah, Dayang Tu Siti Nur Kashrina binti Pengiran Suhaini, Dayang Siti Raudah binti Hassan, Dayang Ku Siti Syuhaila binti Pengiran Haji Idris, Dayang
Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Izzuddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din, Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini mencerminkan sokongan padu dan berterusan baginda yang menjadi sumber inspirasi warga UBD untuk terus meningkatkan dan memantapkan kedudukan UBD sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang akan menyumbang kepada kemajuan negara. Selepas menyempurnakan penggunaan ijazah Doktor Falsafah dan ijazah Sarjana Muda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyaksikan pameran khas mengenai pencapaian UBD. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan merasmikan buku visi UBD 2021-2025. Menjelang tahun 2025, UBD akan dikenali sebagai sebuah institusi yang memberikan pengajaran, menjalankan penyelidikan dan perkhidmatan di samping menyumbang kepada pembangunan sejajar dengan Wawasan Brunei 2035. Pencapaian 3 alumni UBD diketengahkan pada pameran ini. Ahmad Fathi bin Haji Nur Arfan dan Dayangku Fatin Farhana binti Pangeran Nur Arifin merupakan pemilik, pengurus dan penyelia sebuah pusat penjagaan kanak-kanak Alia Playhouse. Pameran juga mengetengahkan pencapaian syarikat Faith Aquaculture yang dimiliki oleh Ahmad Fathi bin Haji Nur Arfan dan pengurusnya Abdul Muid Abdullah. Kepakaran syarikat berkenaan dalam bidang penternakan ikan telah berjaya menghasilkan anak ikan tilapia merah yang dibekalkan ke ladang-ladang ternakan ikan seluruh negara. Sementara itu, penyelidikan bersama antara UBD dan Pahai Tech Sendirian Berhad mengenai kayu gaharu juga dipamerkan. Penyelidikan tersebut mungkin boleh merealisasikan penanaman kayu gaharu berskala besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah daripada Yong Tek Fu, pengarah urusan Pahai Tech Sendirian Berhad. Visi UBD 2025 menumpukan kepada beberapa matlamat strategik utama, antaranya ke arah universiti yang cemerlang dalam penyelidikan. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah
Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan ijazah dan diploma kepada 305 graduan Universiti Brunei Darussalam UBD. Majlis berlangsung di Dewan Chancellor UBD. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dan Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan ijazah sarjana, diploma lepasan ijazah dan diploma kepada para graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Dengan kuasa yang ada pada saya, maka saya kurniakan ijazah sarjana dan diploma kepada tiap-tiap graduan dan penerima yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar walillahil hamd. 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 282 graduan menerima ijazah sarjana kerajaan, kejururawatan, sains kesihatan, perubatan, kesihatan awam, pertahanan dan pengajian keselamatan, sastra, sains, kejuruteraan, ekonomi terapan, ekonomi, pentadbiran perniagaan, kewangan Islam, logistik, pengurusan, kaunseling, pendidikan dan pengajaran. UBD melahirkan graduan kohort pertama bagi program ijazah sarjana kerajaan. 19 graduan pula menerima diploma lepasan ijazah pengajian pertahanan dan keselamatan. Manakala 4 graduan menerima diploma dalam bidang pendidikan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim. UBD akan berusaha meningkatkan lagi budaya inovasi dan perusahaan melalui latihan keusahawanan dan digital bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan dan pembangunan. Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam ke-33 diadakan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan semasa negara berada di fasa awal endemik. Bagi memastikan kelancaran majlis, para graduan, ibu bapa serta penjaga dan para petugas dimastikan untuk memeriksa suhu badan, mengimbas kod QR, brew health dan menggunakan cecair pembasmi kuman. Seawal 6 pagi, para graduan dan ibu bapa serta penjaga menjalankan ujian saringan pantas antigen ART di 5 buah tempat yang disediakan. Sementara itu, para petugas juga menjalani ART masing-masing.
Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti pemakaian sungguh muka dan penjarakan fizikal tetap dilaksanakan. $52 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,345 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, 47 adalah kes tempatan, manakala 5 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,629 jumlah ujian makmal yang dijalankan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 3.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, 1 kes dalam kategori 4 dan tidak ada kes dalam kategori 5. 35 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,877 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 366 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 8.7%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 28 Januari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.8%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.9%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 39.3%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi pesakit-pesakit yang terpilih sahaja yang mengalami kesukaran bergerak atau terlantar di katil. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 31 Januari 2022 di Mukim Sangkurung dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. 2 Februari 2022 di Mukim Kuala Belait dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. 3 Februari 2022 di Mukim Sangkurung. 5 Februari di Mukim Kilanas dan Mukim Sangkurung. Pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan lebih awal dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal. Dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor Burhims jika ada. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan pusat-pusat swab dan vaksinasi akan ditutup semasa hari-hari kelepasan awam Tahun Baru Cina, Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan Isra' Mi'raj. Penutupan ini akan melibatkan kesemua pusat-pusat vaksinasi dan pusat-pusat swab, termasuk Pusat Swab Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha ataupun SPOK, Pusat Swab Pandu Lalu di Dewan Bradex, Jerudong dan Pusat Swab Pandu Lalu Pusat Insani, Serian. Walau bagaimanapun, perkhidmatan swab pada hari-hari kelepasan awam tersebut masih boleh diperolehi di Pusat Kesihatan Berakas dari jam 2 petang hingga 8.45 malam dan di Pusat Sari 2 Hospital Suri Seri Begaun, Kuala Belait dari jam 7.30 pagi sehingga 6 petang. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 ada pelanggaran arahan dikeluarkan dan dikompaun di seluruh negara di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Mesyuarat Agung Tahunan Penggal Penuh Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei berakhir dengan pembubaran Majlis 2020-2021 dan pelantikan beberapa ahli Majlis 2022-2023 yang baharu. Mesyuarat secara maya itu diadakan di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan.
Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan, dan yang berhormat Arkitek Siti Rozai Merianti binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat bermula dengan perbincangan dan pelulusan minit Mesyuarat Agung Tahunan Penggal Pertengahan yang diikuti dengan laporan pembentangan dari 3 bahagian di dalam puja. 46 orang penerima daripada golongan yang kurang berkemampuan yang terpilih di daerah Tutong menerima sumbangan melalui Majlis Program Jalinan Taqwa Penyerahan Fidyah Puasa Anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Penyerahan bantuan diadakan pagi tadi secara pandu lalu di pusat berkenaan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mereka menerima sumbangan barang asasi yang merupakan hasil daripada pembayaran fidyah puasa dalam memberi kemudahan kepada ahli-ahlinya dan masyarakat Islam untuk menyempurnakan pembayaran fidyah puasa mereka secara tepat mengikut syariat agama Islam. Program berkebajikan kali ke-18 bertujuan memberikan kesedaran kepada ahli pusat berkenaan dan masyarakat luar mengenai kewajipan membayar fidyah puasa. Seorang lagi penulis tanah air diiktiraf untuk menerima anugerah berprestij peringkat serantau, iaitu Anugerah Penulis Asia Tenggara. Panel penilai Anugerah Negara Brunei Darussalam telah memilih kumpulan sajak Sungai, Laut dan Kita sekaligus mengangkat penulisnya Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad dengan nama pena Morsidi MH sebagai calon penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara bagi negara Brunei Darussalam tahun 2021. Pemakluman awal mengenai pengiktirafan tersebut diadakan hari ini di kediaman Dr. Haji Morsidi. Rombongan diketuai oleh Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam dan Pihak Berkuasa Maritim Ghana baru-baru ini menandatangani memorandum persefahaman MOU mengenai pengiktirafan sijil bersama yang dikeluarkan di bawah peruntukan Konvensyen Antarabangsa mengenai piawaian latihan, pensijilan dan penyimpanan pengawasan untuk pelaut 1978 seperti yang dipinda masing-masing di Bandar Seri Begawan dan Accra, Ghana pada bulan Disember 2021. Persetujuan itu bertujuan memperbaiki latihan bagi para pelaut, mendapatkan sijil pengiktirafan bagi kedua-dua belah pihak dan pengawasan yang lebih baik bagi para pelaut pada tahap antarabangsa. Mewakili pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, Kapten Abdul Matin alias Martin bin Abdul Rahman Liu, pemangku Ketua Eksekutif Lembaga Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam, manakala pihak Berkuasa Maritim diwakili oleh Tuan Thomas K. Alonzi, Ketua Pengarah Pihak Berkuasa Maritim Ghana. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Brunei Darussalam telah mendapat pengiktirafan di beberapa konvensyen pertubuhan maritim antarabangsa yang kebanyakannya kini termaktub dalam Akta Perkapalan Negara dan peraturan yang dibuat di bawahnya. Taklimat mengenai sistem dan aplikasi mudah alih EUD-PMKK khusus bagi ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di daerah Belait diteruskan petang tadi. Hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Taklimat antaranya bertujuan untuk memperkenalkan tata cara alternatif tambahan dan memanfaatkan kaedah pengundian untuk memilih calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung. Para pengundi disaran mendaftar dengan menggunakan kaedah yang disediakan terutama bagi mukim dan kampung yang akan mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon dalam masa terdekat.
Berikutan aduan orang ramai mengenai penggunaan label halal Majlis Ugama Islam Brunei MUIB tanpa kebenaran. Pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah menjalankan satu operasi pada 25 Januari 2022 di salah sebuah premis di kawasan Gadong. Hasil operasi mendapati 10 kotak yang mengandungi 139 bungkus keropok dalam perisa ikan tuna dan spesial banyak udang berlabel halal MUIB termasuk 3 paket label pembungkusan yang mempunyai logo halal MUIB. Semua barang dirampas dan 3 orang yang berada di tempat kejadian diarahkan hadir ke Jabatan Hal Ehwal Syariah untuk siasatan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Perintah Sijil Halal dan Label Halal bagi kesalahan penggunaan label halal MUIB tanpa kebenaran. Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman denda sehingga RM8,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki warga negara Indonesia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Ahmad Alifin berumur 32 tahun mengaku bersalah kerana didapati memiliki 26 karton dan 9 paket rokok berbagai jenama dan wang tunai RM363 semasa serbuan di kediaman pekerja di Jalan Pasir Berakas. Dia dikenakan hukuman penjara 13 bulan kerana gagal membayar denda berjumlah RM21,000. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan manakala wang tunai hasil penjualan rokok dirampas.